Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ber-PKP ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pada beri peluang untuk kita sama-sama meneruskan dengan majlis-majlis ilmu kita. Semoga ini semua dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kesungguhan kita untuk mencari ilmu dan kelebihan di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa-siapa yang berjalan di satu jalan kerana nak menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalan dia ke syurga. Maka inilah harapan kita, walaupun kita terkurung di rumah kita, tetapi hakikat sebenarnya kita dalam satu perjalanan mencari ilmu, dan perjalanan ini diimbangi dengan ganjaran sebagai perjalanan ke syurga, insya-Allah. Kita sambung kitab kita ni insya-Allah taala daripada bab yang ketiga pada menyatakan tentang zuhud. Kan? Rasanya boleh ingat lagi kot, kan? Maknanya apa itu zuhud? Jadi di sini kita dah sampai kepada muka surat 73 insya-Allah. Tak lama dah, sebab kitab kita ni tak banyak, 100 muka surat je. Sekarang ni dah 73. Jadi kita berhenti hari tu, dan di sini di bawah satu subtopik baru, yang mana pengarang mengambil ataupun menarik perhatian kita. Menarik perhatian kita, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang berkata Subhanahu Taala, iaitu apakah perbezaannya di antara zuhud dan fakir. Maknanya antara zuhdu dengan al-faqru, ataupun dalam bahasa Melayu zuhud dan fakir. Maknanya maknanya kalau orang tu fakir, miskin, tak ada harta, ni orang zuhud. Dan adakah seorang yang nampak macam ada kereta besar, ada rumah besar, maka ni orang tak zuhud, atau macam mana? Jadi kata pengarang kita sambung insya-Allah, bahawasanya zuhud itu terasing ia daripada dunia kerana taat serta kuasa atasnya. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan fakir, yakni papa, miskin. Papa kedana lah, kalau kita orang Melayu kita ni papa kedana, fakir. Jadi dia kata kat sini, kata pengarang, maknanya kita nak kena faham betul-betul lah kat sini tuan-tuan. Kata pengarang kita bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakir itu, zuhud itu ia terasing daripada dunia, terpisah daripada dunia, terasing. Tetapi dalam kerana dia nak menunaikan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan serta kuasa ia atasnya. Apa maksud kuasa? Maknanya dia sebenarnya menguasai atau memiliki dunia tu, tetapi dia mengasingkan diri dia daripada terperangkap di dalam rasa cinta, rasa sayang dan tertakluk kepada dunia tadi. Ini yang kata terasing. Ini yang rasa terasing. Sedangkan ia mampu. Tetapi dia kata kat sini, jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya. Tapi kalaulah satu orang tu dia miskin, terasing dia daripada dunia, maknanya dia tidak ada kemewahan-kemewahan dunia. Tetapi dalam hati dia tu nak sangat.
tengok orang naik motor, Allah, kalau aku dapat motor ni. Tengok orang naik kereta. Mana dia hati tu tamakkan akan dunia. Cuma dia tak mampu sahaja. Maka ni orang panggil orang miskin. Maknanya, bolehlah disimpulkan di sini. Miskin kaya, dia bukan masalah dia dalam bab zuhud ini. Sebab itu, kata pengarang kita lagi, maka dinamakan fakir, yakni papa. Tiada ada ia zuhud. Tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'a ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Maknanya kata pengarang kita, dia menarik perhatian. Orang yang macam tadi, yang dia tak ada harta, terasing dia daripada dunia, tak ada harta. Papa kedana, kan? Tak ada apa, tapi hati dia nak, cuma dia tak mampu nak dapatkan. Maka ia orang fakir. Dia bukan zuhud. Tetapi kefakiran itu, jika dia sabar atas kefakiran itu, dia redha atas kefakiran itu, dan dalam masa yang sama dia menjaga perintah Allah, dia jaga agama, tidak meminta-minta, tidak sampai melakukan perkara yang haram dan sebagainya, maka ada kelebihan berbanding orang kaya. Maknanya orang yang fakir macam tadi, walaupun dia tidak ada pada makam zuhud, tetapi ia adalah pada makam fakir, dan kefakiran ini jika disertai dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'u ummati, akan masuk syurga, al-jannata, maknanya akan masuk syurga orang-orang fakir daripada umat aku, qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya. Masya Allah, fair lah, Allah Subhanahu Taala bagi. Ini sama-sama mukmin, orang kaya yang beriman, orang miskin yang beriman, sama-sama. Tapi kat dunia, orang miskin yang beriman, dia kekurangan harta. Orang kaya yang beriman pula, dia ada harta. Tapi Allah bagi fair, kat akhirat pula, orang kaya ni masuk syurga juga. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin daripada umat aku akan masuk syurga sebelum orang kaya mereka, bi 500 am, 500 tahun lebih dahulu. Masya Allah. Orang miskin akan masuk syurga lebih 500 tahun lebih awal. Orang tu dah duduk 500 tahun dah, barulah awak masuk, kan? Orang kaya pun barulah masuk. Maknanya kerugianlah nak banding nikmat. Orang dah merasa 500 tahun dah nikmat, barulah orang kaya pun dapat merasa sama. Jadi tu nak, tapi yang nak dibezakan di sini ialah dari segi zuhud tadi. Orang yang mengasingkan diri daripada harta, tetapi kerana dia memang tak mampu nak dapat, dia bukan zuhud, itu nama dia fakir. Hati dia nak, cuma dia tak dapat, maka dia jadi orang miskin, orang papa kedana. Tapi kalau satu orang, dia asingkan diri dia, tapi sebenarnya dia mampu, maka ni orang yang zuhud. Dan dia asingkan tu kerana apa? Kerana untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan perintah agama. Maka ini barulah nama dia zuhud. Baik, kita tengok lagi. Pada mereka itu dengan 500 tahun. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun. Ini ada berbeza-beza riwayat lah. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir yang zahid atas yang gemar pada dunia. Sebab orang fakir ini kan dia ada dua tadi. Satu yang memang zuhud, satu yang memang dia fakir sebab dia tak dapat je. Yang satu lagi tu dia tidak bermewah dengan dunia dan tidak melebih-lebih walaupun dia mampu sebenarnya. Maka ini
Berbeza inilah yang menyebabkan ada yang 40 tahun, berbeza mendahului orang kaya masuk syurga, ada yang 500 tahun. Dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba atas yang kaya. Yang loba menyebut akan dia oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Okey, ini sebagaimana Imam Al-Ghazali terangkan, telah terangkan. Baik. Jadi inilah kita nak kena tengok supaya kita faham dari segi kedudukan. Zuhud ni satu bab, fakir itu, kemiskinan itu satu bab. Dan bersembah oleh mana Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Allah mahyini miskinan wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkanlah olehmu akan daku miskin dan matikan oleh kamu akan daku miskin. Dan wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada sisi Yahudi kerana utangnya sebab nafkah ahlinya. Jadi nak bagi tahu Nabi SAW sebenarnya baginda SAW kalau nak, Rasulullah SAW boleh sahaja meraih kekayaan. Sebab apa? Memang ada hak Nabi SAW dalam harta fa'i, dalam ghanimah dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW memilih untuk bersama hidup dalam keadaan sebagai seorang miskin. Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan orang miskin. Dan Nabi SAW masyhur, mana kita semua tahu bahawasanya Rasulullah SAW menggadaikan baju besi perang dia tu kepada satu orang Yahudi semata-mata kerana nak mencari nafkah untuk menafkahi, memberi makan minum dan sebagainya kepada keluarga baginda. Yalah, Nabi SAW isteri ada berapa orang dalam satu masa. Jadi lebih-lebih lagi lah kan. Yang mana ini kita kena faham. Jadi Nabi SAW kita kena faham kenapa Nabi gadai baju besi pada orang Yahudi. Kenapa bukan kan ada sahabat-sahabat lain yang kaya, yang adalah lebih sikit. Kenapa Nabi SAW tak berhutang dan bergadai? Ataupun kita panggil rohnu. Ar-rohnu ni bukannya emas je kan. Apa saja yang boleh dijadikan sandaran, cagaran, itu nama dia gadai lah. Jadi Nabi SAW ni berhutang untuk mencari belanja keluarga dia ni. Nabi SAW ni maka digadai dengan baju besi. Jadi kenapalah agaknya Nabi SAW ni pergi cari orang Yahudi. Jadi antaralah banyak hikmah dia, tapi antara yang ulama sebut, ia juga pertama nak menunjukkan kepada umat ini keharusan untuk bermuamalah dengan yang bukan Islam. Selagi mana muamalah kita itu tidak akan mengancam orang Islam. Sebab dalam fiqh muamalah ni kita ada disebutkan, kalaulah kita tahu dia beli pisau ni untuk memerangi orang Islam, maka pada masa itu haram perjual beli. Walaupun jual pisau ni tak ada masalah kan. Tukang besi, pedang lah dia jual, tombak dia jual, pisau dia jual, kapak dia jual. Tetapi jika dia tahu dengan yakin kapak yang dia jual, pisau, pedang, keris, apa yang dia jual ni akan digunakan untuk memusuhi, memerangi orang Islam, maka pada masa itu, ataupun nak guna untuk merompak dan sebagainya, dia yakin memang orang ni beli tujuan nak pergi merompak, nak pergi bunuh orang dengan zalim, nak memerangi Islam, maka pada masa itu yang halal pun boleh jadi haram. Jadi yang pertama, Nabi SAW nak ajar tentang keharusan bermuamalah dengan orang Islam, bukan Islam. Yang kedua, Nabi SAW nak supaya bila dia berpeluang bermuamalah dengan orang bukan Islam, maka orang bukan Islam
akan dapat lihat perbezaan muamalat yang Islami dengan yang ghair Islami, yang bukan Islami. Jadi ini satu bentuk dakwah juga kepada orang ramai. Sebab apa? Kita ni nak pastikan pertama sekali tentang keimanan, imaniah kita, keimanan kita. Yang kedua tentang ibadat kita. Yang ketiga muamalat kita. Yang keempat muasyarat kita. Yang kelima akhlak. 5 perkara ni atas individu lah, sebagai individu. Jadi sebagai individu ada 5 juzuk agama ni yang kita kena jaga, yang memang yang bawah kawalan kita sebagai seorang individu. Pertama apa dia? Keimanan. Macam mana kita nak pastikan iman kita ni iman yang sahih di sisi Allah Subhanahu Taala. Yang kedua ibadah kita, amal ibadat kita semua kena jagalah, semayang, puasa, bagai semua tu kita kena jaga. Kemudian yang ketiga ialah muamalah kita. Jual beli kita, hutang piutang kita, gadai bergadai kita, semua kita nak jaga. Kenapa? Ini adalah satu perintah Allah juga, dan ia nak menjadi nak tunjukkan kepada orang yang yang kita beramalah, yang kita deal ini, inilah keindahan Islam, inilah keindahan syariat Islam. Mana dengan itu ia menjadi satu dakwah yang samping kita mentaati perintah Allah dalam muamalat, dalam tak langsung ia menjadi satu dakwah kepada keindahan Islam itu sendiri. Okay, baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu jika ada ia terpada dengan barang yang diri akan dia dan tiada ada ia loba pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Zahid ni maksudnya orang yang bersifat zuhud. Jadi dia kata kat sini, jadi bahawasanya fakir itu jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia dan tiada ada ia loba pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Jadi maknanya kalau seorang itu miskin, papa kedana, kerana dia ni memang tidak terkesan dengan dunia, dia memang terpada, memadailah bagi dia, berqanaah dia maknanya, daripada apa yang diberikan orang kepada dia, dan daripada loba pada menuntut harta, maka dia ini menghampir kepada pangkat orang zuhud tadi. Zahid ni maksud dia orang yang zuhud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Apa kata Nabi SAW? Kata pengarang kitab kita ni, bermula syurga bagi mereka yang Islam, ia, dan adalah kehidupannya sekadar memadai ia. Tetapi hanya senya besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memadakan ia akan yang ada. Jadi ini masih lagi dalam rentetan macam mana orang yang fakir tadi. Maknanya Nabi SAW bagi tahu, jika orang fakir itu betul-betul dia ni pertama dia Islam, dan dia hidup sekadar yang perlu sahaja, maka dia dapat satu sanjungan daripada Nabi SAW. Nabi SAW kata tuba. Jadi tuba ini maknanya alangkah bertuahnya, alangkah baiknya. Bahkan ulama menafsirkan di sini maknanya syurgalah bagi orang yang sebegitu. Jadi maknanya di sini besar pahala dianya. Fakir orang itu dengan ada syarat. Pertama dia kena sabar. Yang kedua redha. Yang ketiga memada akan ia akan yang ada. Dia maknanya dia bersifat qanaah lah. Dia okey. Apa yang ada alhamdulillah, dia cukup, dia tak ada nak keluh kesah, dia tak ada nak merengek dengan manusia, merintih merayu, tak ada. Dia cool je kan. Maka orang yang macam ni barulah layak untuk dia berada dalam kefakiran, kerana dia dihias dengan sifat-sifat sabar,
sifat-sifat redha dan qanaah tadi. Dan bermula sabar atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zuhud, dan tiada sempurna zuhud dan lainnya melainkan dengan sabar. Maka hendaklah menyebut hamba akan bab sabar kemudian daripada bab zuhud. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi di sini pengarang kita menghabiskan bab yang ketiga, dia nak masuk dalam bab keempat. Jadi bila dia sebut tentang sabar ni sebagai kriteria pertama syarat dia untuk ni, maka di sinilah maknanya pengarang kita nak kait kepada perkara keempat, bab yang keempat, iaitu berkenaan dengan sabar. Sebab sabar itulah modal dia. Dia kena sabar dengan fakir dia kena sabar dengan hidup dia kena sabar daripada merasa haloba kepada yang lain-lain. Jadi di sinilah insya-Allah tamatlah bab zuhud ini, dan kemudian kita akan sambung dengan bab yang keempat, yakni pada menyatakan sabar insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu taala bagi taufik untuk kita faham dan kita dapat amalkan dalam diri kita ini. Semoga Allah Subhanahu taala dalam beri taufik kita, dalam PKP kita, dalam COVID kita ini, semakinlah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbanyakkan amal-amal istighfar kita, terutamanya ulama menyarankan kita banyak beristighfar, sekurang-kurang, tak ada kurang lah, kena selebih-lebih kan, paling tak pun 1000 sehari ke, kita istighfarlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang taubat tiap-tiap hari, ajak anak isteri kita pun buat benda yang sama. Kita jadikan rumah-rumah kita dipenuhi dengan amalan-amalan masjid. Sebagaimana masjid ada amalan dakwah, ada amalan taklim, ilmu, majlis ilmu, ada majlis, adanya hidupnya amal ibadah di dalam masjid. Maka macam tu di rumah kita. Kalau dalam masjid ada amalan khidmat, maka demikian juga di rumah kita pun kita nak hidupkan suasana masjid itu dalam rumah kita, insya-Allah. Semoga PKP yang kita lalui ini akan menjadi asbab bertambah rahmat dan cahaya di rumah kita, dan COVID-19 yang kita sedang lalui ini pula menjadi asbab untuk kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu taala, dan banyakkan doa. Ramadan pun dah dekat. Semoga Allah Subhanahu taala bagi taufik untuk kita lalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Saya berhenti kat situ dulu. Saya sudahilah dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu adalah kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.